Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Muhammad Noh Fizam bin Engku Azam Shah, nombor matrik 265332. Okey, pada subjek ini iaitu GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan, saya akan membentangkan mengenai sektor pendidikan di Malaysia. Teruskan dengan pengenalan. Menurut Sipambe 2000, negara mula memperuntukkan lebih banyak sumber mereka untuk pendidikan. Ini dapat dilihat dengan jumlah pendapatan negara yang ditumpukan kepada pendidikan awam. Seterusnya, SANG 1988, perbelanjaan pendidikan awam negara membangun telah meningkat hampir 75%, manakala hanya 50% di negara maju dari tahun 1970-an hingga 1980-an. Secara amnya, jumlah perbelanjaan pendidikan awam telah meningkat sebanyak 25%. Tetapi jika seseorang mengambil kira inflasi, maka jumlah ini akan menjadi lebih kecil. So, sektor pendidikan ini sentiasa dilihat sebagai salah satu sumber berpotensi yang memberi impak yang besar dalam ekonomi sesebuah negara. Ia juga merupakan salah satu sumber utama pembangunan modal insan yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing sesebuah ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Okey, latar belakang sektor pendidikan awam. Pendidikan Malaysia. So, semasa kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Malaysia masih tidak stabil dari segi keadaan politik dan ekonomi. Kerajaan memulakan prosedur memonopoli sektor pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia telah banyak dibentuk di bawah dasar ekonomi baru pada tahun 1970. So, terdapat peningkatan yang ketara dalam peruntukan kerajaan untuk perbelanjaan pendidikan di semua peringkat setiap tahun di Malaysia. Ia jelas menunjukkan bahawa perbelanjaan kerajaan untuk pendidikan di Malaysia ini dikekalkan pada tahap yang tinggi. So, dalam tempoh 30 tahun, iaitu dari 1978 hingga 2010, perbelanjaan pendidikan oleh kerajaan meningkat dengan ketara daripada 17% daripada jumlah perbelanjaan awam kepada 21%, yang juga menyumbang purata 5% daripada KLMK. So, pada tahun 2013, terdapat 414 kolej swasta, 37 universiti swasta, 7 kampus cawangan asing dan 20 universiti awam di Malaysia, yang mana dia di bawah di pendidikan tinggi di Malaysia. Pendidikan Malaysia bermula dari umur 4 hingga 6 tahun di prasekolah dan berkembang ke sekolah rendah wajib, iaitu dari 7 tahun hingga 12 tahun. So, pendidikan di Malaysia berkembang ke pendidikan menengah untuk remaja dari umur 13 tahun hingga 17 tahun, yang mana ia dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori rendah dan atas, di mana 3 tahun pertama adalah dalam kategori rendah dan 2 tahun terakhir adalah kategori atas. Pelajar boleh memilih sama ada untuk meneruskan pengajian dalam aliran seni atau sains. Pengajian pra-universiti biasanya mengambil masa sehingga 1 hingga 2 tahun, dan pelajar di peringkat universiti pula majoriti mengambil masa sehingga 3 hingga 4 tahun bergantung kepada kursus yang diambil. So, semua peringkat pendidikan dikendalikan berdasarkan amalan kurikulum kebangsaan dan takwim persekolahan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. So, dengan objektifnya untuk membangunkan warga antarabangsa yang mempunyai jati diri kebangsaan yang kukuh melalui pemahaman sejarah negara dengan mencapai aspirasi yang lebih tinggi dalam masa hadapan. So, isu dalam sektor pendidikan. So, menurut laporan tahunan yang dibuat oleh Universitas 21 pada tahun 2017, pendidikan tinggi Malaysia berada di kedudukan ke-27 daripada 50 negara secara keseluruhan. So, manakala dari segi sumber yang dilaburkan, ia berada di kedudukan ke-12 daripada 50 negara. Walaupun sumbernya dilaburkan, pulangan pelaburan hanya berada di kedudukan ke-44 daripada 50 negara. So, jumlah pembelanjaan mengurus bajet menunjukkan penurunan sebanyak RM2.4 bilion yang dibelanjakan untuk pendidikan. Alasan pemotongan bajet adalah untuk menggalakkan universiti awam mencapai sasaran atau
penunjuk prestasi utama serta menambah baik penggunaan dana yang diperuntukkan secara berkesan. So menurut pendapat Adawo, ia menghasilkan penuan berbeza tentang pendidikan tinggi yang memberi kesan negatif, iaitu memburukkan pertumbuhan ekonomi. So ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia tidak cekap dalam perbelanjaan pendidikan kerana terdapat jurang yang besar antara kedudukan sumber yang dilaburkan dan pulangan ke atas pelaburan. So daripada data yang dikumpulkan, kejadian yang dinyatakan jelas menunjukkan bahawa Malaysia telah mengalami salah urus dana dalam pendidikan. So faktor yang meningkatkan sektor pendidikan iaitu meningkatkan kualiti pendidikan, pendidikan percuma, kesaksamaan jantina, pertumbuhan penduduk yang berterusan. Kita teruskan kepada meningkatkan kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan di negara ini telah bertambah baik dari semasa ke masa. Terdapat banyak cara untuk mengukur kualiti pendidikan. Contohnya dalam kes mengukur kualiti sekolah. Bilangan guru yang mempunyai ijazah mengajar di sekolah, nisbah murid guru atau perbelanjaan daerah setiap murid digunakan. So pendidikan percuma pula, kerajaan Malaysia telah memikul tanggungjawab untuk menyediakan pendidikan pra-pengajian percuma kepada rakyatnya. Salah satu cadangan yang dibuat dalam laporan Rahman Talib pada tahun 1960 adalah untuk menawarkan pendidikan menengah percuma kepada semua pelajar bagi menggalak lebih ramai rakyat Malaysia mendapat pendidikan menengah. Seterusnya, kesaksamaan jantina. Dari segi peluang jantina dalam pendidikan berbeza antara satu negara dengan satu negara lain. Menurut Liu pada tahun 2004, membuat kesimpulan ini dengan melihat kadar keciciran yang tinggi dan kadar enrolment perempuan yang rendah berbanding lelaki. Dalam aspek ini, pelajar perempuan di Malaysia tidak menghadapi kesusahan sebegitu. Kedua-dua jantina di Malaysia diberi layanan yang sama dalam soal pendidikan. So yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk yang berterusan. Sistem pendidikan biasanya lambat bertindak balas terhadap turun naik pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Malaysia hampir tidak berubah. Turun naik dalam kadar pertumbuhan penduduk adalah dalam 2 hingga 3%. Ini telah membolehkan pentadbir pendidikan merancang perbelanjaan pendidikan dengan berkesan dan cekap. So, hubungan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Jackson, 1955 mengkaji hubungan antara kos pendidikan yang berbeza mengikut masa serta negara yang berbeza dan pemboleh ubah lain seperti mata wang dan KDNK. Leoning pada tahun 2005 telah mendapati bahawa pendidikan mempunyai kesan positif terhadap pertumbuhan jangka panjang di Guatemala dengan data daripada Banco di Guatemala dan pemboleh ubah serta penyertaan pendidikan rendah, menengah dan pengajian tinggi terhadap keluaran negara kasar. So, kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua faktor dalam jangka masa panjang. Menurut Yusof 2008 telah menentukan bahawa kedua-dua pemboleh ubah yang dinyatakan adalah signifikan, menunjukkan bahawa pembangunan dalam pendidikan telah memainkan peranan penting dalam kemajuan ekonomi Malaysia. So, kesan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut kajian terdahulu mencadangkan bahawa terdapat kesan tidak langsung pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. So, menurut Klassen 2002, kadar kesuburan yang lebih rendah boleh meningkatkan ekonomi pertumbuhan dalam 4 cara yang berbeza. Pertama, pelaburan boleh disasarkan untuk pendalaman modal dan bukannya pelebaran modal kerana pertumbuhan penduduk telah dikurangkan dengan pengurangan kadar kesuburan. Yang kedua, pertumbuhan sesebuah negara akan meningkat disebabkan oleh peningkatan kadar simpanan. Itu yang disebabkan oleh beban tanggungan yang lebih rendah disertai dengan kadar kesuburan yang lebih rendah. Yang ketiga adalah bahagian penduduk meningkat dengan kadar kesuburan yang lebih rendah. Akhir sekali, kadar guna tenaga akan meningkat apabila kadar kesuburan lebih rendah kerana pertumbuhan tenaga buruh diserap dan pertumbuhan ekonomi per kapita kemudiannya akan meningkat. So, kepada kadar pengangguran pula, kesan tidak langsung pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi juga.
ia boleh disebarkan melalui pengurangan kadar pengangguran. Menurut Mitra 2011 dan Woosman pada 2014, kadar pengangguran dikurangkan dengan pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan kajian yang dijalankan, keputusan menunjukkan bahawa kadar pengangguran yang lebih rendah adalah berkaitan sepenuhnya dengan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan kepada program bantuan awam yang membantu dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi. Menurut Psaropoulos dan Scalz pada tahun 1984, pendidikan secara tidak langsung boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan input baharu yang cekap melalui inovasi teknologi. Rumor pula menyatakan bahawa pendidikan boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan negara keupayaan untuk menjana inovasi serta sebagai merangsang dan menerima teknologi baru. So, menurut Solow pula, dia mendapati bahawa 7/8 daripada pertumbuhan ekonomi di Amerika Syarikat dan peningkatan dalam stok modal adalah disebabkan terutamanya oleh perubahan teknologi. Teori model Solow ini disokong oleh penilaian empirikalnya, di mana beliau mencadangkan bahawa kemajuan dalam teknologi memainkan peranan untuk menggalakkan pertumbuhan bagi mencapai pembangunan ekonomi jangka masa panjang. Cabaran sektor pendidikan di Malaysia. Mulai tahun 2004, trend ke arah mengantarabangsakan sistem pendidikan tinggi di Malaysia untuk memenuhi permintaan yang dibuat oleh era globalisasi baharu. Penstrukturan semula dasar pendidikan ini memberi peluang kepada pihak berkepentingan asing untuk menjalankan program berkembar dengan kolej dan universiti dan membuka kampus cawangan antara di Malaysia. Perkara lain dalam projek agenda kritikal CAPS 2007 hingga 2010, pembinaan semula pendidikan tinggi memberi tumpuan kepada kebolehpasaran graduan Malaysia. Kerjaan melibatkan kebolehpasaran industri graduan sebagai pekerja berdaya maju yang boleh menyesuaikan diri, mengekalkan dan memenuhi keperluan pekerjaan. So, oleh itu, kerajaan mengambil langkah berjaga-jaga untuk menyelesaikan masalah itu dengan melaksanakan program seperti latihan siswaza dan dengan membolehkan industri menerajui reka bentuk dan penyampaian kurikulum melalui perkongsian untuk mengukuhkan latihan industri untuk pelajar dan meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. So, kesimpulannya, kerajaan Malaysia telah mengambil tanggungjawab untuk menyediakan pendidikan kepada rakyatnya walaupun terdapat pendidikan swasta di Malaysia. Bilangan institusi pendidikan awam mula mengatasi institusi swasta. Kerajaan memainkan peranan penting dalam sektor pendidikan. Oleh kerana ia disediakan oleh kerajaan, jumlah yang dibelanjakan untuk pendidikan akan mempunyai banyak interaksi dengan ekonomi. So, walaupun sumbangan pendidikan kepada pendapatan seseorang masih menjadi isu yang dipertikaikan dan boleh dipertikaikan, ini tidak melemahkan kepercayaan umum bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pendapatan seseorang. So, setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.